Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak cerita satu lagi kisah, boleh ya? Masa ni PKP, saya dalam perjalanan balik daripada satu stesen TV. Ini cerita tahun lepas. Kemudian saya berhenti di RNR nak solat. Masa saya nak solat dekat, bukan RNR, di stesen Petronas di RNR. Jadi bila saya masuk, saya tengok ada seorang wanita dalam keadaan pakai telekong, duduk atas sejadah hadap kiblat, baca surah Ar-Rahman. Masa ni Zuhur atau Asar, baca surah Ar-Rahman. Saya pun masuk senyap-senyap duduk di belakang beliau. Kemudian saya solatlah. Lepas beliau baca surah Ar-Rahman, beliau baca terjemahan. Habis baca surah Ar-Rahman, beliau mula pula daripada dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih ni. Ya Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Dia baca terjemahan daripada awal sampai akhir. Saya duduk situ sebab suaranya agak bukan kuat sangat, tapi saya dengar dia sedang baca terjemahan. Saya tunggu sampai dia habis baca terjemahan. Lepas tu dia pusing, dia pun tengok saya, dia terkejut, dia terus menangis sampai tak boleh cakap, dia peluk-peluk. Lepas tu saya pun tanya, "Dek, kenapa ya?" Dan saya pula menangis sebab saya kali pertama jumpa orang baca Quran terus baca terjemahan macam tu. Lalu dia cerita, dia kata, "Ustazah, saya anak yatim piatu. Saya dulu kerja sebagai nurse di Singapura. Ketika saya kerja di sana, saya free hair dan pakai skirt. Sebab memang pakaiannya di sana macam tu. Dan mak saya pujuk-pujuk saya supaya berhenti kerja dan tutup aurat. Dan saya, maksudnya dia bukan orang Singapura lah, dia orang Malaysia lah. Saya tinggalkan gaji yang besar. Sebab sana mungkin 10,000 Malaysia gaji. Saya tinggalkan gaji yang besar. Saya tinggalkan kerana Allah. Saya tinggalkan semua itu kerana mengikuti permintaan ibu saya supaya saya boleh tutup aurat dengan baik. Saya buat semua itu kerana Allah, Ustazah, dan kerana permintaan ibu saya. Namun setelah beberapa ketika, berapa bulan saja, ibu dia meninggal dunia. Sebelum itu ayah dia meninggal dunia. Adik-beradiknya dia seorang saja tak nikah. Lepas tu saya tanya, "Dek, kamu buat apa kat sini?" "Saya bawa Grab car. Tapi Ustazah, sudah 3 hari saya tak ada seorang pun penumpang. Tak ada seorang pun penumpang. Sebab masa PKP, orang pun takut nak naik Grab car. Saya tak ada seorang pun penumpang, Ustazah. Dan saya beli kuih pagi, saya akan makan kuih, saya akan bahagikan untuk saya makan tengah hari. Saya tak ada duit dan ini saja, dan saya kena bahagikan kuih yang saya beli." Lepas tu dia sebut, saya tanya, saya dah menangis-nangis ni, "Kamu baca surah Ar-Rahman sampai habis?" "Ustazah, bila saya hilang ibu saya hilang kerja saya bawa kenderaan, saya tidak ada penumpang, Ustazah. Tapi bila saya baca surah Ar-Rahman dengan terjemahan, saya tak rasa saya adalah orang yang tidak ada apa-apa. Saya tak rasa saya orang miskin. Sebab saya sudah melihat bagaimana suasana syurga yang Allah gambarkan dalam surah Ar-Rahman. Bila saya baca surah Ar-Rahman, saya akan gambarkan kesusahan saya ini berbaloi, kesedihan saya hilang, semua ini berbaloi. Sebab surah Ar-Rahman menggambarkan golongan-golongan kanan, orang-orang yang akan diberikan nikmat syurga. Dan Allah ulang-ulang tentang nikmat apa lagi yang kamu dustakan. Jadi bila Allah tanya soalan itu kepada saya, terlalu banyak nikmat yang Allah beri kepada saya. Ini seorang wanita muda, umur baru dalam 20-an. Belum 30 dan 28, 29 macam tu. Allah beri saya satu ilmu yang mahal. Mungkin orang tak pandang pun dia tu bukan siapa-siapa. Wanita yang bawa Grab car sahaja, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai jalan penyelesaian. Dan dia tak rasa susah, tak rasa miskin, tak rasa lapar, walaupun sebenarnya dia lapar. Sekarang mari kita tanya, adakah wujud suasana Al-Quran dalam rumah kita? Wujud tak kita berjemaah baca surah Al-Mulk, surah Sajadah sebelum tidur? Wujud tak setiap hari Jumaat baca Al-Kahfi sama-sama? Baca surah Yasin dan surah-surah yang lain?
Jika kita mampu buat, bila kita pulang nanti, mula malam ini ataupun besok, kita buat amalan apa ya muslimin-muslimat? Setiap hari satu muka surat saja, tak payah banyak. Satu muka surat sahaja. Kalau banyak lagi baiklah. Tapi takut hari pertama semangat sampai 10 muka surat, lepas tu sebulan langsung tak ada. Mula satu muka surat sahaja. Kami bila beramal dengan amalan tersebut satu ketika dahulu, maksudnya kami pernah buat kemudian tak istiqamah, kena buat balik. Encik suami ada belakang. Setiap kali selepas subuh, baca satu muka surat dengan terjemahan. Itu saja yang dibuat. Baca satu muka surat, kemudian baca terjemahan. Kadang-kadang dengan anak, setiap anak baca satu ayat terjemahan. Apa yang berlaku dalam rumah tangga kita, tenang, aman, damai. Jika ada masalah, Allah terus beri jalan keluar. Bila ada susah, bila terus Allah beri jalan senang. Kita tahu Al-Quranul Karim Allah pilih untuk diturunkan melalui malaikat yang paling terbaik, iaitu teragung, iaitu malaikat Jibril. Dan apabila Allah nak turunkan Al-Quran, Allah pilih Nabi yang teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih malam yang sebaik-baik malam, malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan yang terbaik, iaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Dan kerana itu, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai satu ikatan dalam rumah tangga, rumah itu, keluarga itu akan dipilih sebagai rumah ataupun keluarga yang terbaik di sisi Allah. Ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Yang paling baik dengan kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi muslimin muslimat, saya kira program kita malam ini bakal berakhir di sini, Masya Allah. Kita tutup dengan satu perasaan tentang Al-Quran. Minta maaf kita tak sempat nak baca banyak. Kemudian ada syurga di rumahmu ini, muslimin muslimat, kita pun tak sempat nak sentuh. Ini adalah satu buku yang terbaru, dan ini adalah buku yang membangunkan sunnah Nabi dalam rumah tangga. Sebab itu kalau tengok pada isi kandungan, pernikahan jalan ke syurga, bab pertama, ada syurga pada pasanganmu, panjang. Ada banyak bab kecil pula. Ada syurga pada anakmu, ada syurga pada ruang tamu rumahmu, ada syurga di ruang ibadahmu, ada syurga di bilik tidurmu, ada syurga di dapurmu. Ketika nak menyiapkan buku ini, hampir 2 tahun saya makan masa. Sebab saya cakap buku tentang keluarga sudah terlalu banyak di pasaran. Saya nak satu buku yang mana di setiap sudut dalam rumah kita ceritakan apa sunnah yang Nabi buat. Jika di dapur, apa sunnahnya? Di bilik tidur, apa sunnahnya? Di ruang tamu, apa sunnah Nabi? Supaya setiap penjuru rumah kita dibangunkan imej Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang-kadang ibu-ibu kita cakap apa pada anak? Umi dulu, kadang saya lah ya. Umi dulu umur sekian dah pandai ini. Umi dulu sikit-sikit bagi contoh kita. Tapi tiba masanya kita perlu jadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebab bila kita jadikan, Nabi tak suka ni, Nabi buat macam ni, kalau Nabi makan macam ni, kalau Nabi nak masuk tandas macam ni. Bila kita selalu melihatkan imej Nabi dalam rumah kita, pada anak-anak dalam perbualan kita, umpama Rasulullah SAW hidup dalam rumah tangga kita. Dan inilah yang disebut rumah tangga sunnah. Rumah tangga yang membangunkan sunnah Nabi SAW. Sebuah rumah tangga yang menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah rumah tangga ini akan berkumpul kembali di syurga Allah tanpa terpisah walaupun seorang pun ahli keluarga.